perjumpaan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dengan diiringi oleh Deputi Kehormat. Announcing the arrival of the Right Honourable Prime Minister together with all the guests of honour. Silakan semua hadirin berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan juga perpaduan bangsa yang akan diketuai oleh kumpulan Choir Kelab Rukun Negara Sekolah Menengah Kebahasaan Kepong Selangor, dan selepas itu diikuti dengan lafaz ikrar rukun negara. I would like to request all of you to stand for national anthem and solidarity songs and followed by the pledge of Rukun Negara. Maju
jujur dan setia pada bangsa dan negara. Allah tuju kita satu Malaysia. Marilah jayakan wawasan perpaduan bangsa, transformasi murni gagasan perpaduan bangsa, jujur dan setia pada bangsa dan negara. Allah tuju kita satu Malaysia. Marilah jayakan wawasan perpaduan bangsa, transformasi murni gagasan perpaduan bangsa, jujur dan setia pada bangsa dan negara. Allah tuju kita satu Malaysia. Perpaduan bangsa, satu Malaysia. Bagi menzahirkan tak setia dan cintakan negara, marilah kita sama-sama mengikuti dan menghayati lafaz ikrar rukun negara yang akan dilafazkan oleh Friendship Group of Interreligious Services. Lafaz ikrar ini akan diketuai oleh saudara Ahmad Fahmi bin Samsudin. Dipersilakan. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dipersilakan duduk. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas nyanyian lagu tadi dan juga lafaz ikrar sebentar tadi. Dan seterusnya adalah sesi fotografi yang amat Perdana Menteri bersama dengan ahli JKMPKA. Dipersilakan para wartawan untuk mengambil gambar. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia.
Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil K. bin Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk IR Dr. Haji Hamin bin Samuri, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. Yang berbahagia Datuk Heng Saiki, Penasihat Hal Ehwal Perpaduan dan Integrasi Nasional. Yang berbahagia Datuk Azman Amin bin Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa Mempromosi Persefahaman dan Keharmonian di kalangan penganut agama JKMPKA. Yang berbahagia Mr. Richard Tau, Head of UNHCR Malaysia, Representative for the United Nations, Resident Coordinator for Malaysia, Excellencies, Ambassador and High Commissioners, ketua-ketua jabatan dan pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama, serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat berjumpa pada petang ini dalam majlis perasmian sambutan Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama Sedunia 2017. Anjuran Jawatan Kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama JKMPKA dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perdana Menteri. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta semua hadirin atas kesudian menghadirkan diri serta memeriahkan majlis yang telah pun diatur pada petang ini. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon doa restu kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini mendapat rahmat dan keberkatan. Untuk itu, dijemput Ustaz Muhammad Faizal bin Tan Mutalib dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk memimpin bacaan doa. Manakala yang lain bolehlah berdoa mengikut amalan agama masing-masing. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النصر والفوز للسالكين سبل الهداية وقضى بالذلة والهوان على من حاد عن طريق الحق إلى الغواية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رحمن يا رحيم يا الله. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari yang penuh bersejarah ini, menadah tangan menzahirkan rasa setinggi syukur di atas segala nikmat kurniaan-Mu. Tiadalah daya dan upaya kami untuk merancang, menggerak dan melaksanakan usaha yang amat penting ini, melainkan hanya dengan taufik dan pertolongan-Mu. Maka bersempena dengan majlis perasmian Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama Sedunia World Interfaith Harmony Week 2017 ini, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, kami memohon agar segala usaha murni ini diterima oleh-Mu ya Allah dan sentiasa berada di dalam payungan rahmat dan rahim-Mu. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Sami'ad Du'a, ya Karim al-Wafa. Jadikanlah usaha murni ini pembuka kepada pelbagai pintu kebaikan dan pencetus kepada segala jalan penyelesaian. Perkenankanlah hasrat dan tujuan kami untuk memperkukuh jati diri anak watan, memperutuh ikatan hati dan perpaduan kami warga Malaysia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan keturunan. Wahai Tuhan yang maha mengetahui isi hati setiap insan, Ilahana anta khaliqana raziqana anta ta'lamu ma fi qulubina. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui apa yang nyata dan yang tersembunyi.
Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik buat kami. Justru kami sekalian hamba-hamba-Mu ini memohon agar diberikan kesatuan di antara hati-hati kami. Jadikanlah bumi bertuah Malaysia ini laman amal bagi kami sekalian hamba-hamba-Mu untuk merencana keharmonian melalui pelbagai inisiatif yang dapat memupuk rasa cinta dan keamanan pada setiap peringkat dan lapisan. Bersihkanlah hati-hati kami daripada segala kekacauan, salah sangka dan hasad dengki. Siramilah jiwa kami dan anak cucu keturunan kami dengan keikhlasan, suci hati dan toleransi. Allahumma ya syahida kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa. Rahmatilah dan lindungilah pemimpin-pemimpin kami daripada segala fitnah dan perpecahan. Kuatkanlah azam, semangat dan usaha para pemimpin kami untuk terus konsisten dalam perjuangan memelihara keharmonian masyarakat dan memajukan negara. Tetapkanlah hati kami dan para pemimpin kami di atas landasan yang benar. Jadikanlah setiap perbezaan yang dilalui menjadi asbab tautan kasih di antara kami, kerana kami yakin hanya Engkaulah pemilik mutlak hati-hati kami. Allahumma ya Halimu ya Hamidu ya Majid. Pandanglah kami dengan pandangan kasih, agar tertitip di hati kami rasa kasih kepada ummah, agar tersebar rasa kasih kepada sekalian alam. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, kurniakanlah perlindungan dan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami di segenap pelosok tanah bumi-Mu yang sedang menghadapi pelbagai ujian, peperangan, kebuluran dan diskriminasi. Sesungguhnya Engkaulah sahaja tempat kami bergantung dan berserah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas bacaan doa tadi. Seterusnya bagi memulakan majlis, dijemput yang berbahagia Datuk Azman Amin bin Hassan, Pengerusi Jawatan Kuasa mempromosikan persefahaman antara penganut agama untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan and a very good afternoon. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Yusof Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Bahrum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Insinyur Dr. Haji Hamim bin Samuri. Yang berbahagia Datuk Heng Saiki, Penasihat Hal Ehwal Perpaduan dan Integrasi Nasional. Mr. Richard Towley, Head of UNHCR Malaysia, Representative for the United Nations Resident Coordinator for Malaysia. Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, ketua-ketua jabatan dan pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli jawatankuasa JKM-PKA, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada pagi ini pada petang ini dapat kita berkumpul bersama dalam satu majlis yang penuh berarti ini. Terlebih dulu saya ingin rakamkan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang sudi melapangkan masa untuk hadir bersama-sama kita dalam majlis apa yang dipanggil World Interfaith Harmony Week ini. Sambutan ini diadakan tak lain dan tak bukan adalah untuk rakyat Malaysia kita ini memperingati tentang betapa pentingnya keharmonian dan juga persefahaman agama antara penduduk-penduduk kita di Malaysia ini. Bagi kita, persefahaman dan keharmonian ini adalah kunci kepada kejayaan dan juga kemajuan negara kita. Maka dengan itu, berasaskan konsep wasatiyah ataupun yang dipanggil kesenaraan itu, maka kita di Malaysia ini perlu harus akur dan menjalankan kehidupan kita dalam suasana yang harmoni, suasana yang penuh sederhana, yang saling hormat menghormati dan juga
bermesra antara satu sama lain. Dan pada kali ini kita adakan majlis pada kali ini yang beri fokus kepada anak-anak muda. Yang mana kita pada pagi tadi kita ada program-program treasure huntnya, kita ada dialog interfaith, program melukis dan berbagai acara-acara yang menarik untuk anak-anak muda kita. Ini tak lain dan tak bukan adalah untuk kita terus mempertingkatkan lagi semangat persefahaman dan kerjasama antara penganut-penganut agama di Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, program ini juga diadakan adalah untuk memastikan kita memperingati tentang kelebihan kita di Malaysia. Biasanya kita sebagai rakyat Malaysia tidak suka menunjukkan atau kemegahan tentang kehebatan kita. Sebenarnya kita di mata dunia, kita dihormati dan dipandang tinggi sekali di atas semangat kesederhanaan kita itu. Kita dipandang tinggi kerana walaupun kita ada berbagai kaum, kita ada pelbagai agama yang besar di dunia ini, tapi kita masih dapat bersatu. Di dunia luar sana kita lihat kepada perpecahan, pergaduhan dan pembunuhan. Tetapi kita di sini tetap utuh, tetap bersatu. Dan apa yang ingin kita lihatkan melalui program kita ini, kita terus mempertingkatkan lagi dan menyuburkan lagi suasana muhibbah, suasana perpaduan di kalangan kita. Dan saya percaya selepas ini program-program ini akan juga disambut di negeri-negeri. Dan ini akan menular ke peringkat negeri dan daerah. Dan akhirnya nanti kita mengharapkan benih-benih perpaduan, benih-benih apa yang kita panggilkan muhibbah itu dapat kita semai dan kita tanam di kalangan rakyat Malaysia yang cinta kepada kedamaian itu. So, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menjayakan program kita pada hari ini. Dan jikanya terdapat apa-apa kekurangan dan kelemahan, saya bagi pihak penganjur ingin memohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekali lagi saya ingin rakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan juga kedua-dua menteri kita sebagai penasihat kepada JKMPK ini yang telah memberi tunjuk ajar untuk kita terus melaksanakan aktiviti kita dengan berkesan dan baik sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Azman Amin Hassan di atas ucapannya sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sekarang tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar ucap tama perasmian sambutan Minggu Keharmonian Antara Penganut Agama Sedunia 2017 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berbahagia Datuk Seri Jamil Khair, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Hamim, Timbalan Menteri. Datuk Heng Saiki, Penasihat Hal-Ehwal Perpaduan dan Integrasi Nasional. Datuk Azman, Pengurusi Jawatankuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama. Excellencies, Ambassadors and Representative for the United Nations, UNHCR Malaysia, yang kita raikan semua pemimpin-pemimpin agama, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada petang ini dan saya cukup berasa gembira kerana dijemput untuk bersama-sama dan seterusnya melancarkan World Interfaith Harmony yang bertemakan cintai Tuhan, cintai jiran, tema yang dipilih oleh Malaysia bagi tahun ini. Sebentar tadi saya dibawa untuk melawat gerai-gerai yang menjadi pameran kepada majlis kita pada hari ini, dan bila saya dibawa ke gerai Frim, saya diingatkan bahawa saya pernah hadir di sini ataupun datang di sini pada tahun 2004. Ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan saya telah dijemput untuk menanam sebuah pokok. Dan saya diberitahu pokok itu hari ini dah menjadi pokok yang amat besar sebab telah dijaga dengan baik oleh Frim. Telah dicurah airnya dan baja. Saya sebut perkara ini kerana soal keharmonian, soal perpaduan nasional juga boleh kita jadikan sebagai analogi pokok juga sebenarnya. Dan bila saya tanya pada diri saya, bilakah pokok ataupun benih pertama sekali ditanam dalam pembentukan keharmonian nasional kita ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah perlembagaan negara kita. Our forefathers planted the first seeds of peace and harmony and unity in this country when they decided on our constitution of Malaysia, or Malaya at that time. Dan bila saya semak perlembagaan negara kita, saya pasti menunjuk kepada artikel 3 dalam perlembagaan kita. Apa yang disebut dalam artikel 3 dalam perlembagaan kita? Artikel 3 menyebut bahawa agama Islam adalah agama persekutuan. Islam is the religion of the federation. Tetapi agama-agama lain bebas diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. That to me is key. That Islam is the religion of the federation, but all religions can be practiced in peace and harmony anywhere in the federation of Malaysia. Jadi kalau kita sebagai rakyat Malaysia, kita menjunjung perlembagaan kita. Kita baru tadi telah mengangkat tangan kita. Kita telah membuat ikrar berdasarkan pada rukun negara kita. Yang ketiga, peruntukan dalam rukun negara, keluhuran perlembagaan kita. Jadi kalau kita sebagai pewaris-pewaris kepada pengasas-pengasas negara kita mempertahankan perlembagaan itu, membawa mana pada perlembagaan itu, mengukuhkan lagi semangat dan prinsip perlembagaan itu, maka nescayalah negara kita akan terus hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni, insya-Allah. Walaupun kepelbagaiannya, kemajmukannya mungkin yang
terlalu ataupun lebih kompleks berbanding dengan negara-negara lain. Saya dah pergi banyak negara lain di dunia. Tak mungkin kalau kita nak membariskan penganut-penganut agama macam kita ada atas pentas ni, tak mungkin ada di negara tersebut. Tapi di Malaysia tengok sajalah. Pelbagai agama ada di atas pentas ini. Bererti bahawa kepelbagaian itu. Jadi sebab itulah kita membawa kepada konsep kesatuan rakyat dalam kepelbagaian. Kalaupun dalam bahasa Inggeris kita sebut unity in diversity. Dalam bahasa kita sebut kesatuan rakyat dalam kepelbagaian. Dan kalau kita pegang kepada itu, maka kita boleh lihat bahawa negara kita ini dalam soal nation building, membina sebuah negara bangsa, kita boleh letaknya asasnya satu demi satu ke arah keharmonian negara. Sebab itulah bila saya selalu sebut bahawa kita cuba memperkokohkan the concept of unity. Saya sebut tentang betapa pentingnya ini kita lihat sebagai kesinambungan. Kalau dalam zaman kepimpinan Tun Razak memperkenalkan rukun negara, kita menyambung dengan konsep satu Malaysia. Dan kita tambahkan dengan konsep wasatiyah, kesederhanaan yang dituntut oleh agama Islam. Dan kita lanjutkan dengan apa yang saya cuba perkenalkan setelah Tan Sri Joseph Kurup dengan jawatankuasa perpaduan consultative council bawa laporan ke kabinet memperkenalkan satu konsep yakni moments of unity. Jadi saya kata let us find more moments of unity. Banyak yang boleh kita lakukan. Dan ini telah pun kita buat. Umpamanya, kita telah elevate sambutan hari Christmas, hari Vesak, hari Deepavali, hari perayaan Hari Cina, dan pelbagai lagi. Gawai, keamatan, sebagai apa? Sebagai national celebration. National. Walaupun kumpulannya kecil, kita raikan. Kumpulan Punjabi Sikh pun, Vaisakhi, hari Vaisakhi pun, saya hadir. Walaupun kita tak isytihar sebagai cuti am lagi. Tapi maknanya, we celebrate. We celebrate moments of unity. We honor you from different faith. We honor your religion. We honor your culture. And that is what Malaysia is all about. Kalau kita amalkan ini, tak ada sebab mengapa kita harus bergaduh antara kita sama kita. Sebab apa? Sebab berpandu pada perlembagaan kita. Falsafahnya apa? Falsafahnya, setiap agama boleh diamalkan dengan aman dan bebas di mana-mana bahagian persekutuan kita. Maknanya dari Perlis sampai ke Sabah. Dari Padang Besar sampai ke Tawau. Tak ada masalah. Kita boleh amalkan apa-apa agama berpandu kepada peruntukan dalam perlembagaan kita. Dan kalau kita perkokohkan this culture of respect, of celebrating diversity, makna kita menghormati dan kita meraihkan kepelbagaian, lagi tinggi kefahaman kita, lagi tinggi lagi rasa
menghormati mereka yang menganuti agama lain. Dan inilah yang mesti kita terapkan dalam masyarakat kita supaya kita tidak menghina orang lain. Ya, bila dalam perlembagaan sebut mengamalkan agama masing-masing dengan aman dan bebas, berarti kita tak boleh ganggu dia lah. Kita tak boleh ganggu dia, kita tidak boleh sekat dia, kita tak boleh hina dia, walaupun dalam Facebook ke Twitter ke, tak boleh. Walaupun zaman kita buat perlembagaan tak ada Twitter, tak ada Facebook. Tapi maknanya, konsep semangatnya sampai hari ini, kita mesti hormat setiap agama dan penganut mereka. Inilah yang saya katakan the bedrock of Malaysia. This is what Malaysia is all about. This is Malaysia, the uniqueness of Malaysia yang kita mesti pertahankan, perkokohkan, menjadikan satu cara hidup Malaysia yang kita lakukan penambahbaikan. From time to time we strengthen the process. Misalnya bila saya jadi Perdana Menteri, saya perkenalkan konsep satu Malaysia, wasatiyah kesederhanaan. Saya I establish diplomatic relations with the Vatican. Kita ada wakil Vatican dan kita ada duta kita di Vatican. Ini semua adalah usaha kita. Tetapi berasas pada perlembagaan kita, agama Islam tetap agama persekutuan kita. Inilah yang kita mesti faham and understand. We must understand, respect the Constitution. Dan saya yakin dan percaya, bila kita sebut Interfaith Week, sebenarnya the seeds of it were planted when our forefathers established Malaysia or Malaya 60 years ago. Pokok itu ditanam 60 tahun dahulu. Jadi hari ini, kitalah yang memetik buah-buahnya. Dan kalau kita jaga pokok itu, macam frame jaga pokok yang saya tanam 13 tahun dahulu, insya-Allah Malaysia akan terus wujud dalam keadaan aman dan harmoni. Itulah my message to all of you. Please treat this like a tree that's planted by our forefathers. Jaga pokok ini sebaik-baiknya. Baja pokok ni, siram air pokok ni, jangan sekali-kali kita nak tebang pokok kita yang kita dah tanam ini. Sebab kalau kita tebang pokok ini, kalau kita bagi anak-anak makan pokok ini, pokok tu runtuh rebah nanti, kita semua tak ada tempat perlindungan sama sekali. Itu berarti bahawa Malaysia akan merupakan a failed state. Tapi alhamdulillah, we are a success story, and I'm committed as your Prime Minister to continue this journey to make Malaysia even more successful in the years to come. Terima kasih atas sambutan World Interfaith Harmony Week ini. Satu acara yang sangat baik, dan saya harap mesej ini dapat kita terapkan kepada semua lapisan masyarakat, dan jadikanlah Interfaith Week ini sebagai satu lagi moments of unity where all Malaysians get together of all faith to celebrate our diversity and our commitment to what is unique about Malaysia. Dengan kata-kata demikian, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya meresmikan sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia ini dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakam kejutan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri di atas ucapan perasmian tadi, dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan nikmat perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melakukan nikmat perasmian dalam kiraan 3,
2, 1. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi melakukan gimik perasmian tadi, dan sebagai tanda penghargaan terima kasih, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Azman Amin bin Hassan, pengerusi jawatan kuasa, mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas penyampaian cenderamata tadi. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Dewan Hormat untuk sesi bersama dengan ahli JKM-PKA dan juga pemimpin-pemimpin agama di Dewan Alwi. Dipersilakan. We cordially invite Your Excellencies, religious leaders and government senior officials to join together in session with the Right Honorable Prime Minister and members of JKM-PKA at Dewan Alwi. Ladies and gentlemen, we have finally come to the end of our event. It has been a great day and a wonderful evening with all of you. On behalf of the organizer, I would like to extend our sincere appreciation for the time you spent together with us today. God bless you and good day. Terima kasih kepada semua. Dengan itu selesai sudah majlis perasmian sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia 2017 pada petang ini. Pihak majlis sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta para jemputan di atas kesudian menghadiri majlis pada petang ini. Dan jika terdapat sebarang kekurangan dan juga kelemahan semasa menjayakan majlis ini, saya mewakili jawatan kuasa pengelola memohon ampun dan maaf, dan dijemput semua hadirin untuk menikmati jamuan yang disediakan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.